Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma adakum وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul Azim. Kenapa saya baca 3 ayat? Sebab tajuk ni otomatik dengan ayat tadi. Tak payah cerita tajuk. Faham tak faham? Buat faham. Dahsyat ustaz orang denda aku kau. Tak denda. Itulah Islam. Kita berhujah dengan Al-Quran, kita kena baca ayat dulu. Baru dia panggil itu sumber yang utama. Dan kenapa kita nak meraihkan nuzul Quran ni? Agaknya sebab menandakan kita beriman dengan Quran. Mudah ya? Kita beriman dengan Quran, makna kita buat program walaupun tak ada signboard. Ustaz lalu mengata tak ada, tak penting. Walaupun tak ada muka ustaz tersengih ke depan, tak penting. Yang pentingnya jemaah rasa malam ni, malam kalau kita bola sepak, dia panggil masa kedua. Masa pertama kita sumbat 17 gol dah. 17-0 kita sumbat, betul tak? Jurulatih pun tunggu nak tambah lagi.
ada balance lagi sampai ke raya. Itu bola sepak lah. Tapi apabila kita sebut Quran, ada dua benda yang kita kena tahu. Pertama, sebut Quran mesti orang kata baca Quran. Itu penting. Pergi mana? Baca Quran. Itu nama dia muta'abbad bitilawati. Baca ibadah Quran sebab dia kita beriman. Apabila baca, orang fokus satu je, tajwid. Betul tak? Tajwid. Orang tegur pun tajwid. Itu kecil. Satu kolom saja. Dia Quran nak baca ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Barulah betul-betul baca Quran. Baru kata inna anzalna Quranan Arabian, kita kena tempuh 5 kolom. Dan malam ni kita tak cerita hak tu. Kita cerita hak pertama tentang nuzul. Apabila kata nuzul, tajuk bahasa nuzul dia panggil ulum al-Quran. Ilmu-ilmu nak kenal Quran yang tak ada dalam silibus. Budak-budak ambil SPM tak ada, kecuali dia sekolah agama ada sikit. Dia panggil dirayah dan riwayah. Ada 2 ilmu. Di sekolah saya pun ada. Ya. Baik. Apabila kita sebut Quran, kita kena kenal dulu sebelum Quran, nama dia wahyu. Wahyu. Quran itu adalah hak dah cetak dah. Ditadwin, dicetak, di binding siap, itu nama Quran. Ataupun dia panggil suhuf, helaian. Apabila kata wahyu, belum ada cetakan, belum ada huruf, belum ada apa-apa, tapi Nabi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj bagaimana kalam ditulis. Itu Nabi naik ke langit. Tapi cerita tu belum lagi kan. Baik. Apa makna wahyu? Wahyu ni dia panggil mimpi yang benar. Jadi kalau kita bermimpi tidak wahyu. Sebab mimpi kita tu tak sama dengan mimpi para Nabi. Mimpi Ibrahim 3 kali mimpi benar. Ibrahim AS kan? Maka kita merayakan Aidil Adha sebab mimpi yang benar. Mimpi yang tak benar tak payah duk raya. Nasi lemak pun jangan bagi. Takkan pilih malam abang mimpi. Mimpi apa? Mimpi dengan berterbang. Tapi tengok kacak-kacik. Tapi sebab abang mimpi, abang pun nak nasi lemak. Tak payah pergi minum sendiri kedai. Ni cakap pada bini-bini semua. Tapi mimpi Nabi ni benar. Kenapa? Sebab apabila kata mimpi Nabi yang benar, mimpi itu berlaku berkali-kali dalam berbagai bentuk. Satu bentuk iaitu cahaya yang terang benderang, wal fajr nama dia. Ayat lain, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Jangan bagi saya bangun. Kalau bangun tak terawih mana ni. Tak, saya duduk. Ni sahabat kita. Sahabat lama. Cik Wisi kat tepi. Berhenti lah. Borak tu kena Nescafe. Ramai sahabat saya sebenarnya. Baik. Pertama, dia datang dalam bentuk bunyi. Bunyi macam lebah. Mari semua. Bunyi. Nabi duduk bertanus, bukan khalwat. Khalwat dah dipersalahgunakan kita. Tangkap khalwat. Dah. Antara itik dengan ayam. Khalwat lah. Contohlah, kita guna tahanus. Nabi buat bekal, Khadijah bagi, duduk bertanus. Apa tanus? Memikirkan tentang dia dan umat dia. Kita kalau mikir orang, apa orang kata? You busy body. Betul tak? Betul tak? Imam busy body, AJK busy body, pengurusi busy body, semua ni hari ni busy body. Pergilah kau nak syurga, sibuk aja orang. Kau ingat syurga ni hak musuh orang.
Habis. Mati kuku kita. Ustaz lagi mati kuku. Nah, fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Pergi mana? Pergi mana? Kita semua hak import dari seberang barat, kita terima belakang. Kita telan belakang. Anak-anak pun kita bangun dan sembahyang. Papa ni busybody lah. Tengok anak perhati kata kat papa busybody. Betul tak? Belum lagi anak gaji 40,000. Baru nak exam UPSR. Mujur UPSR tu tak ada. Tidak ada istilah busybody. Kenapa? Sebab kita mari atas matlamat yang sama. Mimpi mari masuk terus kat dada Nabi. Apa yang masuk tu? Wahyu. Masuk tu dah Nabi. Kenapa mudah sangat? Sebab Nabi 2 kali dioperate hati dia, dada dia, dibuang karat-karat. Kita nak buang, boleh? Pergi KPG. Saya nak bersih hati saya. Doktor kata hati saya tak bersih juga. Lebih kurang kita dengan dia. Cuma dia kerja lah. Tak ada jual di pasaran. Ni lah. Ni. Buat apa kita banyak-banyak sebut Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil. Ya tu. Ya dah tu tuan. Ingat main-main ke? Tiap kali semayang. Kalau semayang, saya boleh buat 15 minit. Habis 8 rakaat. Kalau tak ada hak tu, hak pengakuan fadlam minallah wa ni'mah. Saya pernah jadi imam. Orang kata ustaz, tak payah baca semua tu. Saya buat 15 minit. Betul-betul? Kenapa? Takut kuih basi. Kuih banyak. Orang semua puji, bagusnya ustaz. Kuih okey lagi. Pasal apa? Dia pergi sebab kuih kot. Habis cerita wahyu ni, baru dia panggil hak sebenar. Ni hak sebenar mari, iaitu pada 17 Ramadan. Semua ulama sepakat, tidak khilaf, di waktu fajar pagi. Kata ulama, pagi Senin, datang satu lembaga suruh Nabi baca kalimah yang hebat, nama dia Iqra. Iqra tu maknanya suruh kita ada ilmu. Kita mari sembahyang ni, kita ada ilmu. Ilmu kita dalam 17 hari ni, ilmu pengalaman. Pengalaman hak tahun lepas, kita join dengan tahun ni, itu nama dia, kita hidup balik benih-benih ilmu kita. Sebab Ramadan mari setahun sekali. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma bil ilmi. Nak di dunia ada ilmu, kan? Nak mati ada ilmu, bukan mati percuma. Nak dua-dua kena ilmu. Jadi ilmu tu duduk dalam Quran. Lepas tu bila jadi Qurannya? Apabila wahyu tadi dibaca, turun Nabi baca pada sahabat, barulah dibinding Quran, dicetak, ditulis berbaris, maka dipanggil Quran, iaitu bacaan. Tilawah tu orang baca. Quran tu iaitu kitab yang kita baca. Quran juga hoda. Hoda ni arrow, petunjuk, guideline. Lah ni lah. Dia depan kereta kita. Nah, lah ni. Tunjuk mari, lah berhenti tepi parit. Dia bodoh ke? Kita bodoh. Pasal kita berantuk harap kat dia sangat. Siapa? Saya pernah berlaku. Kona mari, tercegak depan kedai mamak. Ustaz dia mana? Dia depan kedai mamak ni. Ustaz kona balik. Harap ke dia 1%. Memang tu nak tahnik baby, cucu dia. Berlaku. Syekh. Quran tidak.
Quran tidak. Tadi Syekh baca bermula ayat pertama. Quran kata, aku diturunkan kepadamu bukannya adalah bengkang-bengkok. Lurus. Ayat diturunkan ni, ada semalam saya berceramah atas surau subuh tadi. Saya kata cuba cek ada berapa dalam Quran. Tapi bagus orang jemaah tu. Dia cek lepas ceramah, dia kata ada dekat 40 lebih ayat anzala ni, ayat turun Quran. Dari mana? Dari Allah. Ada kata Tanzil Alim Hakim, daripada Allah yang mengetahui. Tanzil Aziz, daripada Allah Maha Perkasa. Maknanya Quran ni turun dari langit. Mula-mula turunnya di mana? Sekaligus di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni satu lokal, tempat rumah kita simpan pinggan mangkuk. Lokal kan? Buka lokal pinggan, lokal gelas duduk kat atas tu. Maka di situlah duduknya kalam Allah, sekaligus turun. Lepas tu dibuat turun ansur-ansur linusabbita fuadak, untuk mantap satu-satu. Sebab tu kita belajar, dulu dia panggil kaedah apa? Dulu kaedah muqaddam. Ingat tak? Belakang tu muqaddam. Orang baru tak ada. Kaedah muqaddam dulu, kita belajar satu perhabis ayat lazim, baru start Al-Quran Alif Lam Mim dulu. Kenapa ayat lazim dulu? Sebab lazimnya ayat ni orang bawa sembahyang. Ada berapa surah? Ada 22 surah. Kalau khatam pun ayat tu start Ad-Duha sampai An-Nas. Minggu depan teknik kajian, jemput saya menghandle khatam Quran. Yang panjang Al-Bayyinah, yang payah sikit Iqra, yang mudah Inna A'tayna. Sebulan bulan puasa. Bila? Tahun lepas, masa Covid. Bini kata aku buat air setempayan, dia baca Inna A'tayna. Baru dia tahu tahap tu laki dia Inna A'tayna. Siapa kata bini dia bukan bini saya? Siapa kata suami dia kata kat saya? Dia panggil apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada hikmah celah tu, menyebabkan dia pergi belajar Quran. Baik, dalam kita nak faham Quran, ini cerita ni bukan cerita bab muta'abbad serta cerita bab bacaan. Bacaan kena hari lain. Hari ni nak cerita tentang nuzul. Nuzul ni penting, tapi sebelum nuzul ada penting nama asbab nuzul. Nak faham dia panggil asbab nuzul. Ayat hak turun semua ada asbab nuzul, dia tak turun begitu. Cara nuzul, asbab nuzul. Cara nuzul tadi kan? Asbab nuzul Quran, ya, pertama sereka kerana nak jawab isu. Syekh baca Kahfi tadi, nak jawab bahawa Allah itu tidak beranak pinak. Ayat kedua, lam yattakhiz waladan, kan? Jawab tu, Allah kata dia tidak ada anak pinak, yang adanya kamu. Jangan kata Tuhan ni ada bini, ada anak, ada cucu cicit, jangan. Maka jawab pula surah paling pendek, sekali baca sepertiga. Apa benda? Qul huwallahu ahad. Baik, adakah ini isu dulu? Sekarang pun ada. Isu dulu, isu sekarang, isu akan datang sama. Manusia berbeza, betul tak? Isu sekarang kita sibuk, dulu dah lama dah disibukkan oleh Abu Jahal. Maka Allah jawab dan yas'alunaka. Ada orang tanya Nabi. Ada berapa? Ada 44 kali lah Quran. Yas'alunaka. Nak tahu siapa tanya? Buka dia panggil ensiklopedia tentang tokoh tanya ni. Ada orang munafik tanya, ada orang kafir tanya, ada sahabat tanya, ada perempuan tanya. Yas'alunaka anil mahid, dia tanya Nabi,
Bagaimana Rasulullah aku nak uruskan haid aku ni? Maka Nabi pun jawab ayat sambung tadi. Kalau tuan-tuan balik lepas ni, kalau jumpa hatu yas'alunaka, itu jelas ayat menjawab isu. Nabi jawab, wa ma yantiku anil hawa in wa illa wahyun. Dia tak jawab ikut nafsu dia. Sebab Nabi ummi, dia tak pernah masuk tadika pun. Dia tak kata, I diploma lah, tak ada. I dapat PNGK 4 pointer, tak ada. Nabi jawab, turun ayat selepas tu. Ada 44 kali dalam Quran. Semalam ada imam surau mana Ustaz Tazkirah, dia baca yas'alunaka anil anfal. Ada sahabat tanya, nak urus macam mana harta rampasan? Qulillah war rasul, ini hak Allah dan hak Rasul. Maka Nabiku, itu pertama turun Quran. Maknanya kita baca Quran ni bukan baca novel, bukan baca buku-buku riwayat hantuah Ramayana, Mahabharata tu, tak ada. Ya, bukan baca buku-buku teks hak seminar, tidak. Baca kalamullah al-muta'abbad bitilawati. Dalam bulan ni sekali baca dia tambah berapa kosong. Dalam bulan lain 1 kosong, dalam bulan ni tambah 3 kosong belakang. Tanya cikgu matematik, kalau tambah 3 kosong berapa jadi? 1000. Jadi Nabi kata, man qama Ramadan, siapa bertingkat ke Ramadan ni. Ayat pertama, man sama Ramadan. Ayat kedua, man qama Ramadan, siapa berdiri Ramadan. Berdiri tu mana bertingkat? Imanan wahtisaban, iman dia masih kuat, keperluan dia kuat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa dia diampun. Itu jelas. Maka Nabi pun mengikat pinggan dia, get ready. Ikat pinggan tu bahasa kinayah. Perkemah pinggan, takut terlondeh, kain pelekap. Perkemah tali pinggan, takut tercabut. Sebab apa? Seluar tu saiz lebih, saiz 40, kebeli saiz 44. Apa Nabi perkemah? Dia kejut keluarga dia. Nabi kejut keluarga dia, anak bini dia belaka, bangun malam. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa rabbuka maqaman mahmudah. Bila? Start malam ni. Kenapa? Sebab ayat kedua saya baca tadi. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknanya malam ni tajuk ada 3 tajuk besar. Kalau 3 ni mana kita boleh buat seminggu seminar. Seminar kena sedia kertas kerja ada 4 tebal inci ni baru boleh buat. Kita ringkas dengan tazkirah. Seminar tentang nuzul Quran seminggu baru habis. Saya pernah pergi ikut dulu. Saya pernah ikut seminar tentang nuzul Quran. Ada 5 orang pensyarah. Ya, nota tu pun masih di rumah saya. Tahu bila? Tahun 78 jadi ustaz. Di mana? Di Sarawakian. Sarawak. Anak murid yang ngajar semua ada paku atas bau belakang dia. Seorang tu naik Chancellor Unimas. Nama dia Profesor Wan Hashim Ibrahim. Tu murid. Seorang tu imam besar Masjid Kuching. Nama dia Datuk Georgie, dia Jawa sana. Ramai lagi. Itu penangan tahun 78. Kalau muda-muda tahulah. Hak sama tua dengan anak ni bukan sempat kot. Situ pengalaman, kan? Pengalaman. Kita dalam ibadah biar ada pengalaman. Kita beri kat dia hak muda ni bukan kerana dia boleh baca Quran. Ni, kita boleh sebab nak suruh dia ada pengalaman. Sebab tu tadi tanya nama. Apabila ada pengalaman, dia tua nanti dia guna amalan dengan pengalaman. Dah. Yang kedua, Quran turun juga selamping daripada menjawab isu, iaitu menghibur hati Nabi. Saya baca ni bunyi terhibur aja.
Terhibur tak? Terhibur tak? Ya. Terhibur. Kenapa terhibur? Sebab ada tarani. Tarani ni alunan. Tarani dia nama alunan. Alunan Quran dengan alunan lagu Pok Yeye tak sama. Kita nyanyi lagu Dia Breeding tak sama. Walaupun lagu Hindustan tu ada alunan. Hindustan, क्या हुआ कैसे हुआ जब हुआ क्या हुआ. Baru terkejut dia. Tengok main ke? Dulu saya dah atas pentah menyanyi masa sekolah mahat dulu. Orang tak boleh menyanyi. Pergi maktab saya. Yang main gitar siapa? J. Sam. Siapa? Nombor 69 tampil Negeri Sembilan. Ingat tak? Tak ingat? Kasihku sayang. Tak ingat? Ada lagi hidup bersama sekamat. Umur dia 78 tahun. Pagi petah dia belum lompat lagi. Kita nak lompat pagar apa bini pergi. Saya lah. Bujur bawa bini. Orang kata Ustaz Awal ni penyakit TB. Apa? Takut bini, bawa bini. Bukan. Takut yang terlokang, bini balik rumah marah balik. Silap faham. Kawan saya Kelantan. Dia kata bengong mula. Mama, dulu seorang ni bawa bini. Penyakit baru. Apa benda? TB. Penyakit bini. Saya balik. Memang Kelantan ni. Geng-geng saya geng budu tu. Nabi pernah nama dia Amun Hazrin. Tahun duka cita. Tahu tak? Bini meninggal, Khadijah. Anak meninggal, Pak Zara meninggal, tahun yang sama. Maka puak-puak kafir ni kata kat Nabi, Tuhan ni tak adil. Dia sayang kamu, dia ambil binimu. Anggapan dia Tuhan sayang, semuanya tak mati belakang hidup sekarang kita. Mati tu la yastakdimuna sa'atan wa yastakhirun. Bukan hak kita dah. Hak makin sayang, hak tu Allah ambil. Contoh yang main. Banyak saya jumpa. Hak tak sayang, tak mati-mati. Sungguh saya. Ini jelas pengalaman saya. Dalam keluarga saya, abang saya dan Ustaz Wa Umar. Dia ni semua benda boleh. Orang kampung semua saya. Umur 45 meninggal. Trauma satu kampung. Ngaji kat Patani, sekolah agama Yala. Orang Thailand tahu kalau sekolah Yala ni sekolah hebat dulu. Dia ceramah boleh, semua benda boleh. Balik lewat, bangun awal. Balik pukul 1, pukul 5 bangun dia. Kena serangan jantung, depan saya meninggal. Di hospital Kota Baru. Masa tu saya form 4. Bukan saya menangis, semua orang kampung menangis. Kerana dia watak rounder. Makna rounder dia boleh buat belakang. Masa tu. Tapi Allah sayang. Maka turun surah Yusuf. Pernah dengar surah Yusuf? Satu-satu surah yang cerita watak Yusuf daripada start sampai ke habis. Balik, buka balik rumah. Apa ceritanya? Ceritanya Yusuf ni dia bukannya kerenah dalaman, keluaran, kerenah dengan adik-beradik. Kerenah adik-beradik lagi dahsyat dengan kerenah orang lain. Betul tak? Muda tak apa, dah tua mula kerenah lah. Pesan kat anak, mu lalu kau mau Pak Long mu tak sabar berhenti dah. Kenapa? Pak Long mu tu kedekut nak mampu. Anak kita kenal pun Pak Long. Kita beracun kat dia. Betul tak? Jadi sampai zoom masuk dia 5 anak kita. Kita racun pada anak kita. Anak kan tahu pun watak Pak Long adik-beradik kita. Sebab dulu tanah bagi tak adil. Mu tengok gelang bini dia tu sampai ke bulu tiuk. Gelang bini Pak Long mu
Dia pun takut bini. Palung ni pula. Anak kita pun termakan gepok lah. Macam saya lah. Saya enjik anak saya. Oh, dahsyat. Lebih pada KPJ lah tak? Yusuf begitulah. Beradik-beradik lain bodek ayah dia nak pergi piknik. Sebenarnya dia nak jual Yusuf. Tak? Nabi kata aku alhamdulillah tak ada adik-beradik. Itu nama dia berhibur. Bukan berhibur nyanyi tadi. Menghibur hati Nabi yang sedih. Mana ada lagi orang teruk pada aku. Kita pun samalah. Siapa teruk pada kita? No. Palestin tu. Ingat dia tak terawih kau? Mungkin dia terawih 100 rakaat. Kita Allahu Akbar. Assalamualaikum kan. Botol air. 8 rakaat 8 botol air. Mujur surah dibeli setrela air. Sungguh je. Dah. Sekarang fikir juga orang lain. Dia tak baca Quran. Dia baca Quran pun tak ada. Kita Quran penuh. Di rumah tu siapa Quran? Dah. Sungguh. Makna jihad dia dengan jihad kita lebih pada dia. Jihad dalam dentuman ni Israel, dentuman peluru. Maka kita tukar jihad kita ni. Biar kita pun ada jihad. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan. First class. Lepas ni ada witir kan? Witir di rumah masing-masing. Baru sampai saya hajat tak pernah mari. Tapi surah saya pun sebedah semacamnya pagi tadi. Surah saya di Senat Impian nama Raudah. Sebedah semacam tadi. Baik, nak sibuk balik awal macam minum. Minum apa puasa? Duduk dulu, saya kata. Kalau saya kata duduk dulu tu, pakak bercermin ni, pakak ni pakak. Tapi pencen supaya saya jugalah. Sungguh. Ada seorang tadi, orang besar JPJ. Mari bersalah. Ada kat taman saya. Allah, kata Tuan, balik kamu tak? Balik kata. Orang besar JPJ. Ada, taman saya. Nama tak bayar. Lepas tu orang pergi cari budak. Sungguh. Tapi alhamdulillah, sebab dia pergi jemaah dah. Itu makna dia Quran ni berhibur. Kenapa berhibur? Wa iza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Nak suruh rahmat turun, kalau orang baca pun kita kena akur, kita baca lebih lagi. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi faman yakfur bihi fa ulaikumul khasirun. Baca merangkak pun tak apa, ya tak. Nabi kata ya tak ni baca satu-satu. Kalau kita mengajar budak, lah ni dia panggil J-Kof. Zaman saya dia panggil KBSR. Zaman kita dia panggil Muqaddam. Dah. Cukup aja. Iqra' dan qiraati. 3. Menegur Nabi. Quran tegur Nabi ya? Turun Quran sebab tegur Nabi. Ada ayat yang biasa kita dengar, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Munima berbasam muka mentang-mentang dia tu buta. Seorang orang buta lalu ikut Nabi, Nabi tak sempat layan, Allah tegur Nabi. Mana Nabi tu Allah pilih, dia maksum pun Allah tegur juga. Kita biarlah boleh sikit sebanyak kena tegur ya. Tegur berhemah lah. Bukan tegur menuding jari dah. Al-Adabah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Mu ingat mu ni bersih sangat ke?
Allah katakan Nabi itu. Yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'u zikra. Buka surah balik ni. Banyak mana homework Buka tu mana homework je tak? Tegur Nabi ni banyak tuan-tuan. Hak paling banyak yang keempat, tegur kita. Masya Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Awal-awal Al-Quran tegur kita. Dah mu gedebe sangat. Faham tak gedebe? Tak faham? Gedebe ni dah ada lah kamus DBP dah. Yang main lah. Walaupun bunyi kelantar, tapi dalam kamus DBP dah ada dah. Gedebe ada dua makna. Satu gedebe dia kecoh tua dah gedebe. Itu gedebe kot. Satu gedebe ni dia cakap sepatah perkataan dia tu menjadi sesuatu yang hikmah. Dia cakap sepatah, dia kata jangan orang semua aku. Itu gedebe kot. Bukan gedebe angkat F-16. Nah, mu ambil, mu hebat, mu tulis satu kalimah ya serupa dengan Quran. La ya'tu bimisli. Ini tegur kita, jangan kita duduk main-main kalam Allah. Saya mereka ada. Yang kelima, Quran juga menjelaskan tentang qarinah. Qarinah, Quranan qarinah. Qarinah ni nama dia qrinah. Pendengar kan? Guna qrinah kan? Budak ni qrinah dasar sungguhlah perangai. Perangai umat dulu nak ambil bila? Perangai dia start Nabi Adam kan? Anak dia tu apa nama, dua orang hak nak kahwin adik-beradik dah. Qabil dengan Habil. Qrinah tu tak dengar apa cakap. Sampai ke sekarang, sampai ke akhir zaman, Quran cerita tentang qarinah. Nama dia qrinah manusia. Sungguh, walaupun kita pergi belajar PhD bahagian psikologi, buka Quran, mula-mula cerita psikologi dah. Quran tu. Kita belajar pedagogi. Dalam Quran ada pedagogi. Apa benda kita belajar, semua ada. Cuma kita tak kaji. 5, 6 akhir sekali. Seolah kita berhenti ya. Gaya memang tak berhenti dah. Tak apa, gaya saja. Kita berhenti juga. Ya. Quran ini dia berkait dengan tadi. Muta'abbad bitilawati. Kita baca benda lain habis-habis dah. Kita kata surat khabar tahun 70. Kita baca masa tu tak? Habis. Adakah kita nak cari balik? Tak dah. Sebab apa? Sebab dia zaman tu habis. Quran tak. Quran ni dia hidup dan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati baca Quran, maka jadi hidup. Sebab tu lebih baca jahar dengan baca sir. Jahar ni kuat. Kita semayang seorang di rumah, Allahu Akbar, rumah nombor 12 dah bangun. Bini tak bangun. Pasal apa bini? Hari ni lah masuk 10 rasa. Oh, tapi semua tak rasa. Oh, saya pun sama juga. Sebagai bini, sorry ya. Bini saya puasa tu. Dah. Quran. Biar tuan-tuan baca, alladzina iza zukirallah wajilat. Di pelutut ni. Gementar hati walau tak faham. Muta'abbad bitilawati. Saya mula-mula mari dulu, saya duduk jalan reko. Pernah jalan reko?
Duduk dengan ustaz-ustaz bujang belakang. Bujang tua tak buat bini. Bujang tua ni dia menyampah pada bujang muda. Perangai cekor-cekor pelik. Ustaz-ustaz ni Kedah ada, Kelantan ada. Jadi saya duduk bilik atas tu ada berenda tau, mengadap ke kolam ikan. Saya ada style saya mesti baca Quran kuat. Jadi balik daripada kuliah saya baca kuat, mengadap kolam ikan tu. Ada jalan reka ada rumah sewa tu. Esokkan mari bini jiran sebelah tu, dia ni pengarah pada Afif Bank ke benda bank tau. Siapa baca Quran semalam? Saya. Kenapa? Ustaz boleh tak ajar anak saya? Boleh. Berapa orang anak puan? 7. Mari dengan puan-puan dengan suami jadi 9 hari. Saya ajar anak dia. Kan? Saya ajar anak dia, biar baca kuat tu, jahar. Dia biar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba dulu. Nak tengok kekuatan suara dia. Nak ukur dulu. Baru saya masuk. Okey. Lepas tu dia mari tengok. Kapek tak ada Ustaz? Ya. Kapek yang dia gulung, yang berdiri dekat setengah lori belakang rumah. Dia mari buka kapek. Kan? Dapat kapek beri satu. Esok dia cakap bini sebelah, orang Mardi. Saya ingat lagi. Mari hantar anak 4 orang. Baca gonggang-gonggang. Ustaz tak TV? Tak ada. TV rumah dia 3 lori ada. Ingat tak? TV hok baca hok papan, pilih dulu pun ada, hok merah mah. Hok rasa ketuk-ketuk nyala, lepas tu mabuk ketuk-ketuk nyala pun ada. Ini kita betul ni, nak pergi tanya dalam rekod tu. Berderet tu orang hebat semua tu. Bawa TV. Dapat TV seputih. TV mana awal? TV aku pergi beli. Hutang ke? Aku bayar cash. PT mari mana? Pandai-pandai lah aku cari. Mu ni kena cukup baik kata. Member tu banyak bodoh tak tanya pun saya PT mana. Tengok TV. Hujung lagi seorang mari pula. Seorang anak. Dia tu kerja apa? Tak lupa. Dia mari tengok macam-macam. Last kali kereta Volvo buruk dia depan rumah tu beri kat saya untuk pergi ngajar. Volvo 240 hak buruk lah. Kita press tu berasak, batuk habis setaman. Itu apa? Quran. Itu apa? Quran. Tu ni. Maka saya pun mengajar anak dia orang lah. Bolehlah wayar semua rumah buat macam-macam. Sebelum kita semua mari bawa isteri, keluarga di Kajar. Tahun 90. Saya main Kajar ni tahun 90. Semuanya ni, Allah jangan tahu. Golak gulita. Tu nak. Saya tahulah. Orang kata api tahu. Dia bunyi pek cuma berjauh je. Pek. Berapa jauh tu bunyi? Berapa jauh dengan stesen? Okey, kesimpulan. Takkan ada kesimpulan, ada kesimpulan. Kita pergi bab tilawah. Muta'abbad bitilawati. Quran ni turun pada Allah, riwayat mutawatir. Semua orang dengar. Sahabat tunggu-tunggu apabila Quran turun nak suruh Nabi baca. Daripada daerah lain dia pergi Madinah, dia berhenti dia punya unta bisnes dia pergi masjid Nabi, dia tanya pertama, mana ayat hak turun semalam? Semalam aku tunggu hafal ni, pakat hafal belaka. Hafal-hafal Yaman balik ke Yaman, Basrah balik. Begitulah berkembangnya Quran dalam bentuk hafazan mula-mula. Orang yang baca Quran tu semua orang yang kata ilmu hadis siqah. Siqah ni mana boleh percaya. Kalau adzab tu lain, makbul lain. Siqah ni memang tak cakap bohong. Contohnya bila bin Rabah, siqah tu. Mana watak dia dengan amalan serupa, dia panggil siqah, boleh percaya. Orang ni dia pergi bisnes, tapi dia berhenti dulu, dia pergi masjid Nabi, turun ayat-ayat secara ansur-ansur linusab bitafu'adat. Disitulah mula-mula turun ayat, belum ada tulisan, belum ada apa. Cuma anak Abu Bakar Siddiq dan Hafsah
Hafsah ni ke isteri Nabi kan, betul? Dia tak boleh jumpa Quran ditulis di segenap belulang ke pokok kayu ke, di daun-daun dia kumpul. Dia kumpul. Dia orang pertama kumpul. Tapi tak ada titik, tak ada baris. Makna kalau orang tak tahu mana bata. Sebab tak titik. Kita ni tahu ba dengan ta sebab titik. Kalau buat titik, kalau buang titik, malam ni saya bawa satu nota, saya sapu semua titik baris, tuan-tuan bawa pen, duk menerak, bubuh baris belakang. Semua ada ni salah belakang. Maka kita butuh. Umpama kita jalan kat jalan raya, line kuning ada, bumper ada, signboard ada, semua ada, tapi hari-hari kena bontok kereta orang Kelanggar. Betul tak? Dulu daripada Kelantan nak mari ke KL, lalu ke Bentong kan, kok jana baik tu, bas Rida, bukan marah Rida. Ingat Rida? Dia corner, saya bilang 40 kali bontok belakang terkena tebing. Tak ada lain pun. Tapi driver dia main. Sekarang ni ada warna pula ni. Waqaf ibtida. Ada. Itu hak Datuk Hassan Zahari. Cara nak berhenti dan cara undur balik. Atau berhenti, pergi terus. Betapa mudahnya kita. Jadi kalau kita tak guna kemudahan ada depan kita, Quran 40 tahun sebelum kiamat Allah akan tarik balik. 40 tahun sebelum kiamat. Kita apa hari tu teringin nak baca tengok, hanya tinggal kertas kosong. Sebab hak dia. Jadi kita bacalah, Nabi kata, faqra'u ma tayassara minhu. Membaca hak paling mudah, iaitu paling tidak Nabi kata 8 ayat sehari, 10 ayat sehari. Cukuplah. Lepas tu kita tutup, baca sama. Biar jadi berterusan, bukan hanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kesimpulan lagi ialah, sekaligus kita ni itqum minan nar. Allah suruh kita cari rahsia dia, nama dia Lailatul Qadar. Juga turunnya bulan Quran dalam malam itu juga. Lailatul Qadar ni turunnya Lailatul Mubarak. Turunnya Quran di Lailatul Qadar diiringi oleh mereka, katanya ulama, mereka tu ramai, langit dengan bumi bertangkuk. Banyak mereka duk iring Quran kan. Kalam Allah turun ni, hak duduk atas langit, Nabi naik Isra Mi'raj dulu, umpama pasir di lautan, turun iring Quran ni, dia sampai langit ni gelap dan bertangkuk. Tapi kita nak perasan lah, sebab itu ada ruyuk dah. Itu berlaku pada Lailatul Qadar, yang Nabi tiap-tiap malam dia ikat pinggan, dia bangun anak bini dia. Dan Nabi juga, dia mandi lepas maghrib, bersemat-semat, berwangi-wangi, pergi ke surau, ke masjid semayang dalam keadaan get ready. Jangan tunggu raya saja. Nabi juga dia mari ke masjid dengan smart, dengan kemah, dengan berwangi-wangi, sebab nak tunggu tetamu dari langit. Ni malaikat mari ni. Jadi malaikat mari penuh duduk rumah kita. Dia nak tengok apa kita buat peningkatan. Dia bawa file dulu. Sekarang dia mungkin bawa komputer riba dah. Dia tak bawa file. Dia lebih cerdik pada kita. Ingat dia bodoh. Kita boleh komputer cerdiknya kita dah. Dia lagi cerdik. Sebab apa? Dia mencatat. Dan minggu ni, minggu dia panggil maghfirah. Tadi dia nak fadlam minallah wa ni'mah lah. Wa maghfiratan wa rahmah. Pengampunan dosa-dosa kita lepas. Setahun dosa kita. Bukan sehari. Ramadan ke Ramadan tu setahun. Sebab tu habis Syahrul Aid, bulan akhir, umpama kita ni macam baby baru beranak semula. Maka jangan dicemari dengan benda-benda baru hak lepas-lepas. Cukuplah ya. Akhir kata,
ada lagu lama tapi diperbaharui. Tadi saya ceramah surah bapak mari. Dia kata bagus lagu ni, anak saya hak tidur pun bangun. Sebab kita nak ajak budak-budak ni dalam bentuk macam tu. Dia kata apa? 17 Ramadan turunlah wahyu di malam sepi di gua Hira, hilang lenyap hati yang sayu, Jibril menyuruh bacalah Iqra. Saya ngajar semak dulu bulan puasa. Hari-hari ke assembly saya pegang mic, tak beri peluang ke orang lain. Saya pegang mic walaupun bukan nama saya, bertukar. Baru budak-budak, ada seorang student balik pada mereka. Dia naik Grab pergi tunggu semak. Dia tengok saya, dia kata Ramadan bulan yang suci. Kenapa? Rindu kat lagu tu. Dia tak balik rumah dia, dia pergi cari saya kat tangga semak tu. Rahmat berlimpah dari ilahi, banyakkan amal di bulan ini. Rahmat berlimpah dari ilahi. Maknanya 4 tahun dah tinggal sekolah pergi belajar mereka, dia ingat lagi lagu tu. Dia rindu. Kita pun rindu ni. Kenapa? Ada balance lagi. Ya, beberapa hari yang balance itulah kita buat sesuatu terbaik untuk kita. Fadlam minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Allah beri berkat pada ni. Walaupun saya tunggu tak ada seorang pun buat gini. Saya tunggu jadi dia tak ada, saya belah lah. Tak ada seorang tak berani nak akak ini. Ada surah tu bukan ni, siku dia akak. Tu kena betul tu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.